Ini contoh trend line yang mana, apa tujuan kita buat trend line ni? Ini yang paling asas tau. Bagi saya adalah trend line ni salah satu tadi yang paling powerful. Bapak tau. Orang kena ingat lah benda ni. Okay? Korang kena ingat trend line ni bagi saya adalah satu benda yang sangat-sangat powerful. Simple gila dia teknik dia. Dan saya tak tahu nak cakap, tapi trend line ni je benda yang korang dah boleh make money dah sebenarnya. Kalau korang tengok perasan macam mana kawan saya Bang Mat tu pun, dia pun guna salah satu trend line. Dan itulah apa yang saya kongsikan hari ni adalah gabungan-gabungan daripada ilmu daripada cikgu-cikgu saya yang mana di IG, di Facebook. Jadi apa juga yang saya sampaikan, ilmunya daripada Allah yang mana disampaikan kepada mereka dan mereka disampaikan kepada saya. Dan jadi saya sampaikan kepada korang lah. Jadi semoga kalian ni mendoakanlah kesejahteraan cikgu-cikgu saya ni supaya ialah adalah bahagian-bahagian mereka. Semoga mereka meresi menghalalkan segala ilmu ni, insyaAllah. Okey, ini contoh trend line. Trend line asalnya TF berapa? Okey, ni saya tunjuk dulu. Jadi kita buat real trend line ni nak buat dengan TF berapa ke, korang ikut je lah segala-gala time frame mana yang buat. Macam mana nak cakap Of course kita nak tahu trend line ni tujuan untuk apa? Kita nak tahu trend. Sebab tu nama dia trend line. Jadi dalam trend line ni dia ada trend yang mungkin downtrend, dan dalam masa sama mungkin ada trend yang tengah uptrend. Contoh macam ni. Apa tujuan trend line? Okey, tujuan trend line ni dia ada dua cara. Satu, kita menantikan untuk entry di trend line, ataupun kita menantikan untuk bila dia break trend line baru kita entry. Faham tak? Itu nota dia saya tak tulis, ada kat slide lah. Last sekali jadi saya akan cerita. Korang take note sebab yelah yang ni tak proper sangat modulnya. Jadi dia trend line ni pun, dalam trend line sahaja dah ada macam-macam mazhab. Dalam trend line sahaja dah ada macam-macam tips dan ada macam-macam teknik. Okey, kalau contoh, ini paling asas sekali. Trend line ni apa yang kita nak menantikan adalah di point yang ketiga. Alright? Okey, di point yang ketiga. Dan cara kita nak tarik, okey, ada cara, macam-macam cara. Orang tarik body ke body pun boleh. Apa maksud body ke body? Ini kan, ni body. Ini body, kita tarik ke body. Boleh tak nak tarik shadow ke shadow? Pun boleh juga. Ini shadow, ini akan kita tarik ke next shadow ni. Dan ini pengalaman saya dan pandangan saya, nak tarik shadow ke body macam saya cakap semalam, ikut kegangsteran pair. Kalau pair tu yang jenis market movement dia sehari main 30-50 pip sehari, itu saya akan ambil body ke body. Okey, kalau nak ambil shadow to shadow, bila market bila pair itu jenis contohnya macam gold, pair yang gila babas. Okey, boleh faham Kalau pair tu yang macam manja-manja, itu kita ambil body ke body. Kenapa? Saya tak tahu nak explain macam mana, tapi korang kena faham macam ni. Bila body to body, kita punya pergerakan pair ni kadang-kadang dia nipis tau, halus lah, maknanya tak ganas sangat dia punya pergerakan tu. Jadi bila korang tarik trend line, kadang-kadang ada yang touch sahaja trend line dan dia terus pergi. Tapi kalau korang makin shadow, dia akan jadi atas lagi. Jadi sebenarnya hal dia tu dah touch pada body. Kita menantikan kat sini, ini yang kita makin shadow, jadi dia tak pergi. Sebab apa? Ini jenis pair yang sopan santun. Tapi kalau jenis gold, korang makin jenis body ke body, bila price tu dia akan lebih sikit. Faham? Yang lebih tu sebab apa? Sebab ada makin yang shadow tu. Jadi bila kita letak entry kat sini, dia akan jadi tu yang kita pening sikit senaman kita. Faham tak? Tak tahu macam mana nak explain, tapi itulah maksud dia. Apa maksud trend line outer dan inner? Itu lagi saya explain. Ini versi saya tak tahulah cikgu lain macam mana, wallahualam. Tapi ini versi saya. Apa contoh trend line? Dalam trend line ada trend line. Contoh ni, ini sepanjang trend line kita tahu. Okay? Contoh ni, ini trend line, dipanggil trend line outer lah bagi saya Tapi dalam trend line ada trend line lagi kat mana? Ini kat sini Sini inilah trend line yang kita boleh curi entry. Faham tak? Itu maksud dia. Ini contoh, ini saya tak ingat lah. Ini mungkin H1. Tapi macam mana korang nak curi yang sini pak, nak curi sini pak, ini dipanggil inner trend line. Marking juga di time frame yang kecil. Bukannya makin sini ke sini, tapi daripada sini ke sini
Dan ini salah satu kaedah yang saya buat. Jadi kat sini sebenarnya kita dah boleh curi 30 pip, 20 pip ikut pada pad. Jadi bila dia break sekalipun, korang cut je lah. Tapi kalau korang berani tahan, dia boleh jadi itulah tempat second point yang akan mungkin berlaku kat sini. Faham tak? Part ni yang mungkin agak susah sikit, saya tak tahu lah. Okay, anda kata korang dah pernah belajar mana-mana, tak apa, kita kosongkan kepala otak kita. Dengarlah daripada saya yang sama dia seperti kalian yang dulunya pun pening kepala. Jadi saya akan kongsikan based on saya punya pengalaman je. Saya tak tahu, saya kongsikan pengalaman je. Okay, jadi tujuan trendline ni adalah kita nak cari point yang ketiga sebenarnya. So ini adalah point pertama lah, maknanya first kali. Kalau downtrend, maknanya korang kena tarik daripada atas, bukannya daripada bawah macam ni. Itu pun boleh juga nak tarik. Ada pula cara lain, dia panggil significant trendline lah, apa dan sebagainya. Jadi ini point kedua, dia boleh jadi masa tu kita akan ingat, oh ni point kedua kita tarik, rupanya pump dia break kan. Jadi tak apa, kita tunggu je, tenang je, sampai kalau boleh kita nak dia ada buat loop cantik tau. Ni panggil loop cantik. Bila siap yang kedua, apa kita tunggu yang ketiga ni. Contoh, bila TF kuat tak di TF5? Bagi saya, kalau M5 ke M15 ke, memang boleh buat. Lagi-lagi korang nampak yang awal-awal punya setup. Macam mana nak cakap bila dia tengah start nak buat, bila start nak buat tu, itu memang kalau saya akan masuk. Sebab apa? Kalau trendline ni, dia punya risk turning pace je sebenarnya. Kalau dia break, kita cabut, kita counter. Itu je. Second point ni second wave ke? Ya, betul. Cumanya kalau dalam trend, bila konsep trendline ni, cumanya kita tak tahu bila dia nak jadi second wave, maknanya dah siap baru kita boleh tarik. Ni kaedah trendline. Ni kita trendline je, tak masuk SND, SNR. Akhir sekali, korang tetap kena combinekan semua teknik. Okay, dan bila dah siap yang kedua ni, barulah kita tarik. Tarik je sampai sini. Dan kat sini lah baru korang tunggu apa dia nak buat. Kalau ikut realitinya, apa kita nak buat kat sini adalah kita memang akan sell. Ingat, okay, pertama kali adalah sell. Hakikat trendline ni sebenarnya kita gunakan untuk cubaan memfollow trend, follow trend. Okay, tapi andai kata bila dia break pump, contohnya ni kat H1, bila the bigger time frame is lagi kuat lah, maksudnya permanda arah nak bertukarnya sesuatu trend tu. Contoh macam ni, ini downtrend kan. Okay, ini downtrend, dengar betul-betul ini downtrend. Jadi korang akan nampak, okay, sekarang ni downtrend. Dan bila dah break ni, terus korang kena fahamkan yang dia dah mula uptrend. Ini dia panggil harga sebelum ni, katalah ini 1 hari, 2 hari, 3 hari. So dalam masa 3 hari ni memang hakikatnya ini semuanya downtrend. Jadi tiba-tiba dalam masa 1-2 hari ni, market macam ni dipanggil uptrend. Sebab apa? Dia dah break trendline yang kita harapkan sebenarnya. Inilah kita nak ambil sell tau. Jadi kita nak ambil sell kat sini, tapi dia break. Bila dia break ni, sebenarnya korang kena faham, ini current harga, current trend adalah trendline. Macam mana saya cakap itu? Sebab ini kita tarik sini, itu yang maksudnya ni. Memang hakikat dengan time frame besar, H4 korang akan nampak dia sebagai downtrend. Tapi perlu lihat, kita bukannya lebih jenis position, bukannya jenis swing. Kita nak intraday punya yang mungkin beberapa jam. Jadi hakikatnya yang beberapa jam ni tengah uptrend, faham tak? Tengah tarik ke atas macam itu. So apa yang buat kat sini adalah ini dipanggil the break, the retest and fly. Break trendline ni pun ada banyak jenis. Ada jenis break dan fly terus, maknanya tak bagi chance, dia break terus pergi. Ada juga break, retest, pergi. Ada juga break, dia pergi sikit, naik, baru dia retest trendline, baru dia pergi. So ada 3 jenis break trendline. So bila dah break trendline, apa kita nak buat? Cut je. Ini style saya. Walaupun saya sell kat sini, contoh saya memang katalah standby. Hakikat awalnya korang kena tahu yang kat sini kita kena sell. Okay, bila dia break, korang cut je, cut loss, tak apa. Jangan korang nak stay lagi, tak payah. Lepas tu bila dia retest, barulah kita masuk buy. Okay, boleh faham ke? Adakah kita masih perlu tunggu dulu atau terus entry? Bila dia dah buat loop kedua ni jangan entry lagi.
Jadi kalau kaedah trendline kalau teknik trendline kedua ni jangan entry, kita tak tahu itu yang kedua ke masih tengah buat lagi ke, kita nak tunggu yang ketiga ni sebenarnya. Barulah jadi. Kalau korang kat dua ni dah terus entry, maknanya korang tak ada syarat entry yang point ketiga. Faham tak? Ini paling asas sekali. Okey. Betul break trendline tu kena tunggu retest ke cikgu baru kita entry. Ya, break trendline tu body break. Contoh macam ni, kalau ikutkan ni dia break, ni break dan fly terus tau. Ni kalau korang tengok ni, dekat sini mungkin kita dah lost 30 pip, 20 pip, dan kat sini dia bagi break and fly terus. Dia tak retest pun trendline dia balik dan pergi. Faham tak? Break tu maksud dia after langgar trendline. Dia break, maksud break ni bukan setakat langgar je, dia kena body tu kena close atas candle. Okay, tak apa, saya habiskan ni dulu, jadi baru kita pergi ke MT4. Baru senang. Agak-agak selalu cut dalam berapa pips. Saya memang, kalau saya akan cut ini, sebab tu kita guna multiple time frame. Bila guna multiple time frame, kita akan nampak lebih awal. Kita akan nampak lebih awal harga tu dah break. Jadi kita akan boleh cut lebih awal dan kita boleh entry lebih awal. Itu pentingnya multiple time frame. SR berapa pip, dia itu subjektif. Kalau saya style yang monitor tau. Jadi kalau nak saya nampak saya akan cut, saya akan revenge je. Tak perlu ikut kita punya analysis tu. Kita bukan market maker, jadi kita kena ikut apa punya market. Memang korang akan nampak hakikatnya. Katalah orang kat sini contohnya, ini yang reality yang selalu berlaku. Bila dah break sini, korang akan cakap apa, tak apa, kita sell je, hold je, sell. Sebab apa? Korang nampak sini masih lagi downtrend. Tapi hakikatnya korang tengah tersilap yang the current trend is uptrend. Dekat sini dah mula buat trend baru. Faham tak? Itu kita yang masa singkat tau. Dia masih lagi downtrend, betul. Kalau korang buka mungkin weekly, monthly. Tapi korang punya duit untuk monthly, weekly ke? Itu persoalan tu. Hari Sulaiman, saya untuk blur-blur lagi. Ya, ni memang sebab saya tahu awak baru lagi betul-betul fresh. Tak apa, ni dah masuk technical, pelan-pelan. Dalam pertama saya perlu ambil pada short atau weekly. Okay, tak apa. Jadi saya tunjuk apa yang saya buat. Retest tu apa? Dia kembali balik kepada trend line tu balik. Contohnya ini Contohnya ni dia dah break, dia terus pergi tau. Tapi dia ada retest dalam multiple time frame kecil. Tak apa, jadi saya tunjuk. Kenapa kena point yang ketiga? Point yang ketiga adalah point yang macam mana korang nak tahu kalau tak ada trendline ni valid adalah point yang ketiga. Sebab dia macam ini harga tertinggi pada masa tu. Lepas tu tertinggi. Dan kita nak ada harga yang tertinggi yang kedua. Ni ibarat satu support, ni ibarat second support. Ini ibarat first resistance, ni second resistance. Ni barulah yang ketiga yang mungkin harga yang tertinggi. Tapi tengok apa dia break kat sini yang kita kena, dia kena ambil itu syarat trendline lah. Kalau kedua korang entry, itu korang tak tahu itu ke betul harga yang kedua tertinggi, dia boleh jadi dia lagi tinggi lagi. Lepas tu jadi korang makin alih. Ya, Muhammad Fizi. Ini betul. Ini kesilapan yang saya dulu memang alami. Yang mana mentaliti kita masih lagi rasa sell. Break sekali pun trend mampus lah. Aku tahu trend besar tengah. Tapi korang tak tahu dia sebenarnya dalam time frame besar dia mungkin tengah buat satu higher high baru. Dia tengah buat satu higher high baru yang mana korang tak boleh tahan dah pergerakan tu. Yang mana hakikat the current trend is trend uptrend. Itu dia. Boleh jadi ke kalau break trend line tapi tak reversal? Ya, boleh jadi. Sebab tu dia panggil break and fly. Break and fly ni dia terus pergi dan dia ikut currency, dia ikut pair. Ada sesetengah pair dia memang jenis perangai dia, kalau korang biasa dia break dia terus pergi je. So korang terlepas kapal terus. Ada double bottom petanda reversal. Ya, betul. Itu kita akan combinekan ilmu ni dengan chart pattern. Saya akan tunjukkan. Semalam saya ada masuk satu entry GJ, saya makan atas bawah. Macam mana boleh? Okey, ini yang kiri dah habis cerita kiri ni. Ini cerita kanan pula. Okey, cerita kanan ni ini yang kita nak. Okey, ini adalah entry, ini dipanggil point pertama. Okey, point pertama.
Benda ni korang kena banyak buat assignment lah. Nanti korang akan nampak lah. Buat kerja banyak-banyak, korang akan perangai, faham perangai dia. Okay. So kat sini, ini first point. Lepas tu dia naik, dia buat lagi. Okay. Bila kita nak start tarik line ni, masa ni kita tak tarik lagi lah bang. Kita tunggu yang kedua ni dah siap. Okay, mungkin dia main-main, dia naik, faham? Baru korang tarik line tu. Faham tak? Saya ulang balik Okay, andai kata masa tu tak jadi lagi kawasan ni, dia main-main, dia naik. Okay, dia naik. Lantaklah biar je, tak apa dia naik. Lepas tu dia turun, dia main, dia naik. Baru kita tarik. Baru kita dapat 2 point ketika itu. 1, 2. Lepas tu apa yang kita nak buat? Kita tunggu je lah dia sampai ke point yang ketiga. Dia faham tak? Dalam point ketiga ni, hakikat asalnya adalah kita memang akan mencari buy untuk yang ini, bukan sell. Kalau kita buy, dia break, pak, kita cut, kita tunggu dia retest, ataupun korang nak terus balut revenge sell, silakan. Itu kena guna multiple time frame. Dan selagi dia tak break trend line ni, selagi tu market tu masih lagi valid. Okay, jadi ni 1-2 point siap, terus tarik. Dan kita menantikan entry di area sini. Dan dekat sini, andai kata dia tak break lagi, kita boleh sesah lagi buy. Dan okay, ini dia panggil trend uptrend lah untuk ketika itu. Dan di sepanjang naik macam ni pun kita boleh marking juga, tarik juga. Kat sini yang mana kita boleh lagi follow trend lagi punya entry. The best is follow trend je. Dan kat sini kalau korang tarik sini, korang akan dapati dia break, dia akan retest balik. Itu yang kita dapat. Jadi trend line ni bukan tarik satu je, dia tarik banyak line sebenarnya. Alright. Okay, ni lagi saya tunjuk contoh. Jadi saya buat kat T4. Kita tak yang real punya sekarang. Okay, ini contoh satu. Tarik ke atas. Ini tarik ke atas. Ini tarik. Okay, contoh ni ini kita tak tahu lagi tau. Kita tak tarik lagi line ni. Dia buat, lepas tu dia naik. Mungkin ni harga the lowest lah. Lowest ketika itu kan. Jadi dia naik. Dekat sini baru dia buat. Dia buat, barulah kita, lepas tu dia naik kan. Okay, dia naik kat sini, baru kita tarik. Barulah kita tarik. So kita tarik je. Masa tu kita tak tahu lagi pun harga nak sampai mana. Kat sini barulah dia buat. Bila sampai di sini, harga ni lah baru kita monitor apa harga tu nak buat, apa dia nak buat. Adakah dia nak break, adakah dia nak pantun. Hakikat asal dia korang tetap kena ingat buy. Okay, itu simple, korang kena ingat dia buy. Tapi anda kata dia break, korang tengok, ini contoh dia break dan dia retest. Tapi kalau saya punya style adalah saya tak terus masuk buy lah. Sebab yalah, ni kita campur dengan knowledge lain. Jadi kita akan tengok apa dia nak buat. Kita boleh dapat tanda awal, oh yang ni memang trend line akan break, yang ni trend line yang memang akan pantul. Jadi itu yang kita punya ultra instinct lah, kita kena dapat. Jadi contoh ni, ini dia break, nampak ni. Apa maksud break? Ada candle melapasi line tu. Yang ni contohnya. Okay, mungkin kat sini kita buy kan. Okay, korang nampak ini kita buy. Lepas tu lagi next candle keluar dalam masa sejam, boom, dia close kat bawah. Ini menandakan yang uptrend ni dah jadi downtrend. Faham tak? Dah mengubah arah. Dan kalau korang tengok, dia reverse balik. Ini dia panggil retest. Dekat sini kita masuk sell, pak, dan dia teruskan perjalanan dia. Ini dipanggil break, retest, entry. Setiap point tu boleh masuk position ke cikgu? Point yang ketiga lah, janganlah point kedua. Untuk teknik trend line, kalau teknik line korang akan boleh nampak je sini boleh entry. Tapi untuk teknik trend line tak boleh entry lah. Ya, betul bang. Abang-abangan, kita kena buat multiple time frame untuk tahu. Kadang-kadang harga di tempat lain dah bagi tahu awal dah break dah market tu. Tapi kita ni dapat tahu lambat sebab time frame besar. Jadi setiap time frame tu ada main peranan dia. Kalau break shadow je kira tak? Bagi saya tak kira, bahaya. Shadow tu dia macam ni lah, dia sembang je. Belilah RM15. Okey aku nak, aku minat RM15. Dah nak keluar duit dah, nak wallet dah, jadi orang sebelah. Weh, aku buat RM12 je ni. Bang, cancel lah bang, saya gerak dulu. Dia ambil RM12. So itulah dia terus jadi pantun, balik balik. Jadi tengok body tu dia close atas trend line balik. Faham tak? Itu situasi dia.
Kalau break shadow je kira tak, maknanya harga tu di manipulasi. Selagi dia tak break, selagi itulah dia cuba tipu. Tapi kat sini pun korang akan dapati banyak yang kena lipat lah kita. Sebab apa kena lipat ni, ini yang kena tengok multiple time frame juga. Trailer bukan tempat untuk entry kan. Dia tempat untuk entry, tapi bukan point yang pertama kedua, itu tak mungkin lah. Tapi point yang ketiga. Okay, itu contoh ni break, retest dan entry. Yang ini pula adalah ni korang tengok ini dia buat, ni dia panggil tree shadow, candle doji, shooting star, dan 1 point siap. Lepas tu dia naik. Kita tak tarik lagi macam ni, tak tahu lagi. Mungkin korang akan tarik dekat sini. Kita akan tarik macam ni dulu kan, faham? Lepas tu okay, dia tarik sini, lepas tu dia break. Okay, fine lah. Lepas tu ada lagi yang baru. Bila dia buat baru, kita akan buat lagi trend yang baru. Yang tadi tu kalau korang nak maintain pun boleh, stay pun tak apa, ada sebab dia nanti. Lepas tu yang ni kedua pula point, dia naik. Bila dia naik, ini yang baru kita tarik. Kita tarik dan kita tunggu. Kita tunggu apa dia nak buat. Sampai sini korang tengok, dia tembak, home, dia break. Ni break and fly terus. Dia break, mungkin dia naik sikit lah. Dia naik sikit, kat sini lah kita entry. Lepas tu dia masuk balik lah kan. Tapi hakikatnya yang ni dah dapat curi, tak silap saya ni 100 pip. Bayangkan 100 pip 1000 point lah. Apa kita nak berapa banyak, tu pun dah cukup lah. Jadi point 3 ke for trend line je. Point ketiga, breakout, retest dan entry. Itu atap breakout ni ada banyak jenis. Ada breakout, retest, ada breakout fly. Jadi kena tengok perangai pair tu. Dia jenis exotic ke, gila sikit ke, yang jenis boleh maintain patah balik. Itu perangai tu satu benda yang saya susah nak explain. Itu bergantung kepada kita punya experience. Alright. Okay, jadi yang ni dia masuk balik dah. Apa yang kan korang buang je trend line ni, tapi kita nak ambil yang kat sini je. Trend line ni korang kena tarik je banyak-banyak. Okay, ini saya nak tunjuk satu setup. Semalam saya masuk, ini semalam saya masuk GJ. Saya share sikit. Semalam saya tak trade pun satu hari, mengajar orang, mengajar anak, jadi tak masuk pun. Satu setup pun saya tak masuk. Ini reality. Tapi tiba-tiba semalam sebelum tidur, pukul 1 pagi, 12 malam macam gitu, saya nampak satu setup. Jadi saya masuk dan saya sesah. Bayangkan betapa tenangnya kita ni menunggu quality entry, quality setup. Korang jangan kejar sangat setup yang tak ada, korang buat setup. Jadi kita tunggu dia mana betul-betul kita rasa faham, baru kita sesah. Okey, jadi saya tunjukkan sebab kenapa saya masuk. Ni saya ambil semalam, dapat dah lebih kurang lebih 50 pip. Saya jenis ambil 50 pip ke atas. Lepas break tu nak ambil berapa pip, itu nanti saya kongsikan macam mana pula nak cari TP. Cara saya ni style lah. Okey, ini dekat M5 tau. Saya memang bukannya scalp, saya jenis tengok H4 daily, H1. Cumanya saya akan minimizekan risk, saya akan masuk entry, cuba cari yang perfect entry di M1 ataupun M5 dan saya combine lah. So kalau kat sini, ini adalah gabungan teknik. Ini adalah gabungan teknik yang korang kena faham. Apa yang saya buat kat sini. Okey, ini dekat M5, kalau korang faham, ini adalah HNS. Ini bahu kiri. Lepas tu dia turun, ini kepala HNS, turun. Jadi apa yang saya buat, saya tunggu di area sini. Saya entry dulu sini, nampak ni saya dapat pucuk. Saya entry sini. Lepas tu saya tarik trend line kat sini. Nampak trend line ni korang boleh je tarik daripada bawah, boleh je tarik daripada sini. Tapi dia ada banyak, dalam multiple time frame ni ada macam-macam trend line yang korang boleh jumpa. So ini saya tarik dekat M5 dan saya kecilkan lagi dekat M1. Dekat M1 nampak dah break. Okey, jadi bila dia dah break, ini dia break, lepas tu dia retest. Ini saya entry lagi. Dan kalau korang tengok kat sini, macam mana nak cerita? Ini saya cerita, maksudnya kenapa saya masuk setupnya adalah sebab HNS dan dia break trend line. Simple as that. Adalah sebab-sebab lain, tapi ini dua sebab yang dah strong. Jadi macam mana cara nak mak kotak tu, Allah Akbar. Nanti saya tunjuk.
Okey, ini dekat M5 kan. Dia lagi cantik bila M5, M15 korang boleh jumpa bentuk yang lebih kurang sama. Jadi ini saya masuk dan dekat sini M5 ni dah break trend line ni. Jadi bila dia break, kita tahu maknanya memang hakikat time frame besar semua tengah downtrend. Tapi peduli apa, dalam market kecil tengah berlaku downtrend. Jadi kita nak curi yang 50 ke 100 pip je. Itu besar lah, tapi dalam sekarang ni keadaan COVID ni, itu benda yang luar standard. Jadi dia break sini, kalau korang tengok kan, dia break dan dia naik sikit ni, nampak ni saya entry lagi sekali di pucuk. Dan dia break lagi sekali. Okey, dia break lagi sekali, dia turun. Yang ni saya entry kat mana bila dia naik ni. Okey, saya faham. Ini perangai candle lah. Perangai candle ni benda yang saya susah nak explain, tapi ini penanda continuous candle. Jadi dia naik ni saya entry dan dia naik ni saya entry. Dalam masa yang sama, ini saya marking di M1, tarik pula trend line yang menunjukkan penurut harga yang saya nak ambil. Dia naik je entry, saya naik je entry, macam itu. Sampailah, ni saya dapat sampai kat TP dari sini. So lebih kurang 70 pip ke macam itulah saya ambil. Okay, so ini setup yang semalam. Jadi saya dapatlah lebih kurang $60 dalam masa berapa minit. Sebab tu saya cakap, kita boleh je nak entry kat sini tau bang. Kita boleh je nak entry kat sini, dapat sharpshooter sini, lepas tu naik kan, penat tu. Boleh juga dapat sini, entry, turun, naik kan, penat. Jadi saya suka ambil di bahagian yang saya akan pergi market tu 30 minit, dalam masa sejam, 2 jam dia terus pergi. Contoh macam inilah, kita akan tunggu last kali. Dekat sini, ini 5 minit, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, lebih kurang sejam, saya dah dapat entry. Alright. Ini contoh setup malam lah saya tunjuk. Dapat pucuk tu kira masuk sebelum candle close lah kan. Ya betul. Maksudnya masa dia tengah main harga. HNS tu apa? Head and shoulder. Chart pattern nama dia head and shoulder. Cikgu entry instant ke atau PO? Itu saya entry instant. Okay, itu saya entry instant semalam. Dan saya ada lagi satu setup, saya share semalam. Ini saya buat PO pula. Rezeki lah. Ini demo punya lah. Tapi saya tunjuk kawasan entry ni sekejap. Maknanya saya nak bagi tahu korang, tak perlulah hadap chart sangat. Tapi korang marking je siap-siap. Boleh jadi sejam 2 jam je kita dah boleh buat dah $50, $100, bergantung kepada modal kita. Jadi lepas tu dah selesai. Main dengan anak-anak, mengaji, solat ke. Dan yang highlight kotak biru tu apa, itu saya tak ingat apa benda. Okey, ini SND semualah sebagainya adalah. Jadi saya tahu SND ni akan ditembus. Macam mana kita boleh tahu tembus pun? Macam mana tahu kita ada firasat tapi benda tu nak explain teknikal tak tahu tapi memang dia tembus dan dia ambil PO. Ni bawah ni PO saya ni, kalau korang nampak ini pending order buy saya. Dan saya bangun pagi, dia trigger semua dan bangun-bangun saya tengok lagi sekali dah $50 biru. Itulah. Okay, so mana TJ? Saya tunjuk okay, kisah yang berlaku semalam. Okay, first kali adalah ini kira kita buat analisis balik lah. First kali saya marking kawasan sini. Saya tahu ini adalah kawasan engulfing. Jadi disampai area sini dan saya kecilkan lagi. Contoh saya kecilkan lagi. Apa yang saya dapat? Okey, saya dapat ini. Saya kecilkan lagi. Ini analisis pantas lah yang mana boleh faham lah, tak apa. Ini advance sikit lah. Okey, jadi ini saya kecilkan. Ini berlaku semalam lah. Masa tu market mungkin kat sini main-main. Jadi sampai je masuk zone ni, saya tengok apa market nak buat. Okey, jadi sampai sini lah semalam. Okay, so sampai di area sini malam. So saya tengok apa market nak buat. Ni saya marking ni nak mudah saya nak tahu. Inilah yang semalam saya curi.
Ni lebih kurang 70 pip. Jadi saya kecilkan time frame. Kita tengok kat sini pun nampak double top. So memang akan rejection sikit kat sini. Dan saya masuk dekat M5. Macam mana masuk? Tu nak tutup tu. Mana aku masuk? Ini. Jadi ini HNS. Kalau korang buat lancat, korang akan nampak lah pattern tu macam ini. HNS. Ni chart pattern, tapi saya nak tunjukkan macam mana saya boleh dapat entry semalam ni menggunakan trendline punya kaedah. Dan semalam saya makin trendline begini contoh. Makin trendline begini dan apa korang nampak dia break kat sini. Jadi saya entry kat sini. Tapi sebab apa saya dapat kat sini pula, saya mati time frame dekat M1 pula. Itulah gunanya multi time frame. Jadi saya dapat entry jadi saya tunjuk balik trendline. Nampak ni, korang akan nampak ni satu pattern HNS lagi. Ni shoulder kiri, area sini, lepas tu dia turun, dia naik. Konsep HNS ni mesti dia buat macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia buat macam ni. Ini dipanggil shoulder kiri. Lepas tu dia naik kepala dia. Ini dipanggil head. Lepas tu dia naik, dia turun, lepas tu dia naik. Dekat sini yang baru kita entry. Dia dah masuk chart pattern tadi, tapi saya nak tunjuklah setup. Dan kat sinilah yang kita akan mula baru kita marking. Jadi inilah yang saya main semalam. Saya masuk. Saya start entry di masa kat area sini saya masuk. Saya dapat pucuk kat sini. Saya biar dulu. Yang ni pun saya biar je lagi. Saya biar lagi dan ini trendline dekat M5 dan dekat M1 kita pun boleh tarik lagi kan. Tarik lagi. So kita akan dapat benda yang berbeza. So dekat M1 dia break sini. Inilah kita return sell dan saya TP kat sini betul. Macam mana nak ada indikator? Mana ada indikator? Ini adalah objek. Itu pakai angle je. Nanti saya masuk. Nampak pula. Saya ada angle zone yang strong tak cik tu. Itu tak ada. Saya ada angle zone yang strong tak. TP selaras semua entry ke tu. Ya, saya TP semua kat situ je. Dan tempat yang sama saya entry. Jadi lepas tu dia pun turun dah nampak ni. Bila berlakunya HNF dan apa yang menariknya dalam masa yang sama dekat M50 dia jadi double top. So saya cabut dekat mana? Saya cabut lebih kurang dekat sini lah. Atas lagi lah. Dekat sini. So sini saya cabut. Dah. Cukup saya tutup. Sebab kita tak tahu market ni masih lagi uptrend. Korang kena ingat. Masih lagi uptrend. Dan nampak ni. Ini pun jadi dekat M50 lagi sekali. Baik. Bagi tadi. Dan saya pula buy kat mana saya letak PO saya. Ini saya buat PO saya semalam di kawasan ni SNRS, kawasan sini. Ini semua ni saya letak PO saya. Dan dia trigger semua ni. Dia trigger saya bangun pagi dah dekat sini dah. Jadi saya tutup terus. Berapa SL ni bergantung kepada diri kita. Berapa yang korang sanggup. 23 kan, PM nak bucap. Okey, kita rehat sekejap. PM nak bucap. Jadi kita sambung balik. Apa ni, saya buka live kat sini boleh. Habis tu kita sembang-sembang. Itu okey. Kita sambung juga. Kalau mana kau nampak dengan live tu, bagi tahu lah. Boleh kita tengok sama-sama. Saya pun nak tengok dulu. Ini kenapa dia. Alright, okay. So, trendline ni
Dia boleh guna dalam multiple time frame, tak kisah. Dan semalam ni, ini PO saya maki kawan saya tu, dia masuk kat sini, bye. Jadi dia dah curi yang ni. Saya dapat pagi tadi, saya dapat dia bawa 3 sini, sini saya dapat, saya tutup tadi. Kat sini saya tutup. So, bila jadi macam ni, apa yang kita nampak, JJ ni dah mula downtrend. Memang hakikatnya adalah kita masih lagi nampak uptrend, tapi ni penanda awal dia dah mula nak bertukar arah. Tapi bertukar arah ni, kita tengah cerita trendline kan, tak apalah, kita buang semua, kita habiskan trendline. Kita habiskan trendline punya mazhab dulu. Okay. Boleh tak kita ulang balik, recap balik macam mana nak marking trendline ni. Okay, macam mana nak marking trendline. Contoh katalah ini GJ H4. Jadi yang ni kita boleh marking je. Nak tarik body, ini kalau body ke body pun boleh, silakan. Kita betulkan sikit. Nak tarik shadow ke shadow pun boleh, buat double pun boleh. Dia jadi macam ni. Okay, silakan. Jadi korang faham trend line tu kat mana. Ada juga yang tak faham buat trend line macam ni. Dia bila nampak trend ni, dia tarik daripada sini ke macam gini. Bukan, itu tak boleh. Tapi ada juga boleh lah buat trend line macam itu. Dia tarik tak kisahlah. Tapi yang tu tak payahlah, itu advance sikit lah. Itu panggil apa, significant trend line. Dia akan boleh jumpa jadi nanti. Belum lagi okay. Boleh faham itu contoh trend line H4. Okay, itu kat H4, kita biarkan H4. Dan dekat dalam H1, ini H1 katalah korang boleh betulkan, ni saya tak nak pakai lah yang shadow tadi tu, saya nak pakai yang ni. Dan okay, ini contoh setup ni. Ini contoh H1, dia macam mana kita nak tarik trend line saja pun kalau korang fokus pun Allah. Cuma korang kena ingat ni, bila pakai trend line, always wait for the right price. Tunggu je harga tu, korang tak payah kelang kabut. Masalah kita ni, banyak orang yang kelang kabut sebenarnya. Saya cakap terus-terang, kelang kabut ni maksudnya gairah, tak ada entry, tak ada setup. Itu saya nak bagi tahu korang. Semalam satu hari saya tak tengok chart, saya tak entry. Tiba-tiba saya buka pukul 12 satu pagi tu, saya nampak ada setup. Dan ini adalah quality setup. Saya masuk, dalam masa sejam dah selesai kerja. Jadi satu hari kita tu tak buang masa. Ada juga orang yang setiap hari trade, masuk sejam, buat scalp ni untung rugi. Akhirnya bila kita kumulate balik, untungnya mungkin $5 je, $10 je, ataupun saya jelah dengan capital sekian. Jadi penat masa tu yang kita nak tu. Biar kita jarang masuk entry, tapi sekali profit tu pergi. Itu kaedah saya. Saya punya style seminggu mungkin 3 ke 5 setup je saya masuk. Betul lah. Okey, ini contoh ni kita dapat H1 kan. Dan dalam trend line ni pun boleh korang marking. Ini uptrend kita panggil Dan dalam trend line ni, yang ini trend line ni dia fleksibel lah sebenarnya. Yang ini pun korang boleh tarik juga. Contoh begini pun boleh juga. Tapi tengok keadaan. Macam ni kalau kat H1 macam tak cantik je kan. Contoh katalah ini kita, okay, sekarang ni korang tak ada point 1 tau. Tak ada point 1. Dan mencari point 2 ni mana. Nak tarik sini boleh juga nak tarik, tapi bagi saya risk lagi. Sebab apa? Sebab dia tak siap lagi. Macam mana nak tahu dah siap point kedua ni? Bila yang ni dia terbang naik ke atas, barulah kita boleh tarik jadi point kedua. Faham tak? Dan sebenarnya kalau kat dalam macam mana nak dapat entry yang naik ni, kalau korang buka multiple time frame, insyaAllah korang akan dapat. Korang akan combinekan. Contoh korang boleh je tarik macam ni. Ini daripada atas, ini point kedua, ini point ketiga kan. Dia break dan dia retest, kita buy. Tapi dalam masa yang sama, boleh juga korang tarik yang sini ke sini Okey, contohnya macam ni lah, lepas sikit dia ambil shadow. So yang ni pun nampak ni, ini dia panggil kadang-kadang. Macam mana kalau nak dapat lagi, kita multiple time frame kecil kan ni.
Ini panggil multiple time frame lah. Okay. Contoh, ni kita pun nampak comel sikit kan. Ini kat M15. Okay, katalah ini point 1. Ini satu lah, ini point kedua. Dan ini point ketiga ni, dia break. Okay, dia break. Lepas tu kalau korang tengok ni, dia masuk balik. Jadi kat sini kita kena combine kan. Kalau saya, korang kena banyak-banyak tarik tau. Daripada atas dan bawah pun kena tarik. Macam ni, mula-mula mungkin korang akan tarik yang ni. Lepas tu dia break. Kalau saya, yang ni saya tak ambil lah. Sebab apa? Loop dia tak berapa normal lah. Ini satu loop, betul. Yang ni loop dia kecil je, connectnya. Jadi kita, bukannya yang ni korang nak termasuk sel. Boleh lah, tapi risk lah sebenarnya. Kalau korang tengok ni, dia jadi, ini kaedah trendline dia tau. Multiple time frame tu TF kecil ke? Ya, maksudnya, saya tunjuk ni daripada H1. Jadi kalau buka-buka tengok macam comot gila. Ni H1. Tapi macam ni kita nak dapat entry di dalam mini array sini. Sebenarnya dia agak risk sikit. Kalau yang terbaiknya adalah memang kita tunggu setup. Tengok je lah setup sini. 1, 2. Yang bila dia bermain di array sini, barulah kita ambil. Ini kalau entry untuk trendline je. Sebab dah ucap ke? Ok, kita tengok. Seperti yang saya janjikan, sehingga penuhnya kan 5 bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana, termasuk usahawan mikro. Kerajaan dan Bank Negara Malaysia akan menyediakan dana tambahan berjumlah 4.5 bilion ringgit yang merangkumi 5 inisiatif utama. Pertama, menambah dana dalam tabung bantuan kemudahan khas atau Special Relief Facility untuk PKS sebanyak 3 bilion ringgit. Okay, tuan-tuan, boleh kita sambung kita sambung lah. 5 bilion ringgit. Tak tahu lagi takut lama sangat ni. Kadar faedah bagi keseluruhan dana ini akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Kedua, meningkatkan saiz dana sebanyak 1 bilion ringgit kepada 6.8 bilion ringgit. Okey, kita sambunglah. Kelas kita dah setengah jam berucap, tapi apa mungkin panjang sebab 250 bilion yang mana itu dia nak pecahkan bajet-bajet dana yang mana sampai tiada satu orang pun yang tersisih. Inilah mulianya Perdana Menteri kita ke-8 ni, yang mana dia memuliakan orang lain. Saya selit sikit lah, kadang-kadang mungkin ada di keliling sini mungkin akan rasakan macam tak boleh ni kita nak buat macam ni, tak boleh gila habis duit kita kemudian ini dan sebagainya. Tapi ini percaya di dalam satu sisi yang mana kita ni bila muliakan orang lain, insyaAllah Allah akan muliakan kita. Yang mana apa yang dia buat ni, dia beri dia pada orang. Jadi Allah akan uruskan Malaysia ni, insyaAllah selesailah selepas ni. Kadang-kadang benda ni semua jadi asbab bila dengan pemberian ni selamatlah COVID ni kat Malaysia. Dan kita minta semuanya benda yang baik-baik je lah berlaku. Saya tak tahulah kalau korang ni tak ada rasa hati perut tu kan. Bila dengar macam tu, ini dah sampai satu penanda alert call lah orang kata. Dah sampai tahap habis segala khazanah Malaysia kira ni nak diberi sana, nak jaga betapa mulianya. Tapi itulah, kita mohon berdoa yang baik-baik lah. Okay, kita sambung kelas kita boleh Jadi nanti lepas dah habis kelas tu, lepas dah habis ucapan tu, mestilah adalah orang buat satu ni ringkasan, summarize. Okay, jadi kita sambung topik trendline. Okay, topik trendline ni internet free je macam kita dapat. Alright, okay, jadi saya buat rumusan lah, nota dia. Mana? Ini nota ni yang kita sama-sama lah tulis. Saya pun tak tulis lagi, tapi aku nota dia adalah entry, contohnya entry di point yang ketiga. Lihat sama ada breakout atau tidak. Okay, apa lagi nota yang boleh cakap? Breakout, trendline,
kena candle, bukan shadow. Kau kena faham ni. Apa lagi? Beberapa jenis breakout, tiga jenis breakout. Break and fly, break, retest, break and retest, break, sideways, retest. Faham tak? Okay, so nota ni delay sikit lah. Orang tu nampak delay kan. Okay, kita ada comment yang delay, jadi saya nampak lambat. Okay. Apa lagi nota ada? Marking trend line di multiple time frame. Apa lagi nota? Tarik body to body atau shadow to shadow mengikut keganasan pair. Ada lagi apa siapa-siapa nak tambah? Nampak kan korang? Memang kena ada head and shoulder untuk buat trend line. Tak, bukan itu chart pattern. Itu teknik lain. Itu fahaman lain. Ini trend line ni korang boleh cari je. Kalau uptrend, ni sebab ni asas lah. Kalau uptrend, maknanya tarik dari bawah ke atas. Kalau downtrend, tarik dari atas ke bawah. Ini apa maksud? Trend tarik dari bawah ke atas macam ini lah. Ini kan tengah trend, so kita tarik daripada bawah ke atas. Bukan tarik macam gini ya. Bukannya macam gini. Bukan. Itu uptrend ni bawah candle. Betul-betul asas sekali balik. Kalau uptrend tarik dari bawah candle ke atas. Kalau downtrend tarik dari atas candle pula. Macam mana pula tu kalau downtrend daripada atas candle? Contohnya macam gini. Ni atas candle kan. Tarik lah mana point 2. Kita nak cari contohnya. Masa ni tak ada lagi yang kanan ni. Contoh macam ni. Kalau sekarang ni mana point kedua? Ni. Ini dah pakai dan dah retest pun. Ni nampak ni. Ni contoh. Satu loop kedua dia break. Faham? Dia retest kan. Main dia naik pun. Nampak? Lepas tu dia retest lagi. Main naik. Maknanya trend line ni ini dipanggil rip. Okey, nampak? Saya letak je sementara saya jangan ingat. Ada reversal trend line. Masih valid dan boleh pakai. Entry lepas candlestick form lebih kurang macam itu. So macam ni kadang-kadang ada yang line ni katalah kita ada benda tak payah buang pun tak apa. Contohnya mungkin kalau pada masa itu dah macam ni kan. Okey, lepas tu korang break, dia dah naik, korang biar je. Kalau saya trend ni jadi saya biar je lagi. Kita tengok dia boleh jadi, nampak tu, dia retest lagi baru dia pergi. So kadang-kadang kita ingatkan dia nak turun lagi, tapi sebab ada trend tadi, ini kawasan yang strong area. Jadi dia masih lagi valid, boleh pakai lagi. Korang kena ingat, always respect trend line. Bila trend line ni, dia lah menentukan arah pergerakan. Kalau korang jangan nak melawan-lawan trend line. Alright? Okay. Sekejap saya ke toilet sekejap, bagi saya masa 2 minit.
Alright. Okay, kita sambung. Okay, itu trend line punya cerita. Bahasa pula. Okay, jadi so trend line nota dia ada reversal trend line masih valid dan boleh pakai. So biar je maksudnya. Jangan buang. Apa lagi nota? Dalam trend line ada trend line lagi. Dalam trend line ada trend line lagi. Ini TF kecil. Okay, dalam uptrend ada uptrend lagi. Sama juga dengan downtrend. Apa maksud dia? Contohnya macam gini lah. Setelah saya buka pair lain lah. Ambil DJ je lah, ambil DJ. Okay. Contoh kita tahu dah ni point pertama, ni point kedua. Dan macam mana entry dekat area sini? Okay, saya maki sekejap. Mesti ada uptrend dalam uptrend. Itu maksud dia. Mana point? Okay, ni saya maki ni point kedua ni. Okay, orang tengok ni, ini memang makin besar punya area tadi. Ini yang dipanggil uptrend dalam uptrend. Kalau korang tengok ni, korang dapat macam ni, dapat macam gini, ataupun ayolah, okay, macam ni. Ini mungkin korang akan tarik. So kat sini, katalah ini cantik ni ha. Yang macam ni punya style ni pun saya akan buy kat mana tau. Ni pertama lah, kedua, ni kedua. Ini pertama point, ni point kedua. Dan bila dia main-main ni, okay, macam ni punya style saya akan entry. Sebab apa? Saya tahu time frame besar tengah buy punya entry. Kita tak adalah, boleh nak tunggu kat sini. Ini kalau style nak curi. Contoh kalau ni pun orang nak curi, nampak tu dah 100 pip dah. So kadang-kadang sikit ni je. Jangan lawan trend line. Betul, itu memang hakikatnya semua. Dia bukannya, dia isu dia bang, bukannya jangan lawan, bukannya orang tak nak lawan tau. Dia sebenarnya orang takut nak cut loss. Itu je. Orang takut nanti rugilah aku tengah merah. Boleh lagi. Udahnya kita market ikut cakap kita. Tak. Kalau korang ikut saya punya style adalah memang saya dah buy layer sekali pun bila dia ubah market, saya cut loss je. Saya redor je, saya counter revenge. Pak pergi. Kita kena ada macam tu punya style. Contoh ini uptrend dalam uptrend. Lepas tu, okay fine, dia tak jadi. Dan dia buat lagi. Ini jadilah solid. Ini point pertama, ini jadi point kedua. Dan nampak, ini point ketiga, kita buy. Contoh ni korang buy, ini pun dapat makan 100 pip lagi. Faham tak? Ini yang dalam uptrend ada uptrend lagi. Yang penting korang tahu, ini H1 kan. Okay, korang dah selesai dapat point kedua tau. Ini point kedua. Ini point satu, ini point kedua. Dah buat pump dia naik. Bila dia naik sikit ni, kalau saya memang seronok lah. Lagi-lagi bila buat momentum macam ni, kita memang boleh curi. Sebab apa? Dekat mana risk dia benda macam gini? Kalau kita nak cut sekalipun, andai kata, ya, saya tunjuk kan. Contohnya katalah, mula-mula kita tarik yang ni tau bang. Okay, mungkin kat sini dia langgar, okay fine, kita tunggu dia naik sikit. Yang ni dia, pak, kita masuk. Kalau kita punya, kat mana kita punya nak close, andai dia close bawah ni, ya, kita carilah kat mana next resistance yang tertinggi. Mungkin sini. Jadi andai kata dia break sekali pun, kita punya SL, ambil lah berapa pip, 40 pip. Tapi kalau saya start monitor, bila dia break, close ke bawah tu, saya cut je lah. Ataupun kalau yakin, maintain je. Sebab kita tahu, dia tengah dalam movement yang tengah bullish je. Jadi kita memang boleh curi. Ini cara yang memang kita follow trend. Dalam trend. Faham tak korang ni? Okay, itu saya cerita seberingkas tentang trend. Lepas tu ini pun dia boleh bagi makan lagi. Nampak? Okay, contoh korang nak lawan trend. Bila ni point 1, ini point 2 dan point ketiga dia break pump. Kalau korang tengok kat sini, ini dia bagi setup, kita dapat curi 40 pip. Dia naik balik, curi, dapat balik 60 pip. Tapi korang kena ingat, yang kalau korang entry sell ni, kita lawan trend lah. Kita lawan trend, jadi tak boleh nak makan lama. Sebab apa? H1 masih lagi uptrend. Jadi kita tunggu ni, kita makan sikit je. Yang masalah orang adalah, bila dia dapat break trend line sini, dia nak hold. Dia rasa
sini daripada sini sampai ke sini, orang nak macam tu tak, korang kena tahu dia masih lagi uptrend lagi punya. Jadi kita memang boleh curi sikit-sikit je. Ini kalau nak yang entry lawan trend, macam saya tunjuk lah, mana tu saya ambil sikit-sikit je, 50 pip dan sebagainya. Tapi sharpshooter, faham tak? Okey, itu trend line sahaja punya cerita. Contoh sekarang saya padam apa yang berlaku kat JJ sekarang ni. Okey, ini kat M15 M15 ni kau nampak okey, nampak tak? Ini dipanggil, ni satu, ni satu, ni dua, 1 point, 2 point. Ini satu loop. Yang ni korang nak masuk sell, silakan, boleh tadi nak masuk. Kat mana korang punya nak cut? Kalau body ni break atas sini, mungkin saya ambil sini SL saya, ataupun saya biasanya monitor. Kalau dia close atas ni je, saya terus cut. Dan korang nak precise lagi, kecil lagi kan time frame M5, korang akan dapat macam gini. Nampak ni? Jadi korang entry je kat sini sebenarnya. Entry kat sini, sell. Kalau body ni close atas ni, mana korang nak letak SL korang? SL korang mungkin katalah ambil sini, atas yang point kedua ni sikit. So berapa pip ni? 20 pip je bang. Korang ni hold mega sampai 50 pip kadang, 100 pip. Faham tak? Semua pair valid kan tak ni? Ya, semua pair pun boleh pakai. Cumanya korang kena faham pergerakan nak tembus ke tak tembus je. Contoh macam ni, ini saya panggil, inilah yang kita namakan sebagai the real trend. Memanglah untuk masa ni down trend. Korang dengar betul-betul ini versi saya. Katalah orang nampak, sekarang ni memang uptrend ni, memang betul uptrend. Bila sekali dia break je benda ni, lepas tu kita boleh cakap dia uptrend lagi. Dan bila dia start buat rentak satu, dia buat rentak point kedua, ini dia panggil ketika ini downtrend. Simple je, downtrend. Maknanya di time frame besar ke apa ke, mungkin dia tengah nak buat lowest baru ke apa ke, begitu. Ni contoh tadi setup ni memang dia low risk lah. Contoh ni berapa kalau korang masuk tadi saya, kalau saya masuk je. Jadi saya tahu SL. Kat sinilah korang nak tahu berapa korang rugi. Kalau korang masuk 1 sen, korang kena SL 1 sen kali dengan 257 point. Berapa korang rugi? $2.5. Kalau korang masuk 10 sen, korang langgar sini, korang rugi $23. Faham tak? Itu kaedahnya. So kalau korang nak TP sini kan, sini kalau sampai sini hold 4.6. Kalau masuk 1 sen, berapa kau dapat? $4.6. Bila keadaan macam ni, mana korang nak cari TP? Ni saya bagi setup kan. Contohnya ini antara yang entry yang korang boleh ambil. Kalau sini, saya akan cabut sampai sini 60 pip GG. Alright. Dan dalam masa yang sama, ini pun korang boleh tarik. Cerita trendline je pun dah lama kadang-kadang. Ni korang nampak tak? Apa yang berlaku? Ini dah break. Atas ni kalau korang dapat entry sini dan dia lagi setup, bila ni break, ni dia retest, dia akan pergi sini. Faham tak? Itu cerita trendline je. Dan benda ni korang kena combinekan dengan macam-macam teknik sebenarnya. Korang kena combine, bila korang combine macam-macam, korang akan dapat lah nampak lagi rupa. Dan dalam masa sama dia jadi double top sini. Masya Allah. So ini adalah setup yang kita akan jadi lagi confident dan confident. Begitulah. Mata tu kena jadi seperti helang lah. Maknanya korang nampak cepat je semua benda. Boleh So habis dekat ni macam ni dia naik sikit ni, kita boleh entry lah tadi tu. Ini untuk retest entry di M5. Korang tengoklah, sekejap lagi kita tengok macam mana keadaan dia. Sampai tak sini 132.46. Bismillah lah. Kalau siapa yang masuk tu kan, saya tengah ada position dah. Dan saya kalau mengajar dengan bina ini, saya tak fokus lah. Saya faham tarik trendline je, baru kita belajar trendline je. Alright, jadi itu sahaja untuk trendline punya nota.
apa lagi nak tulis nota dia. Dia ada SOP lah, nanti saya buat lah nota next lepas ni mana lebih mudah faham. Marking uptrend dan downtrend dalam masa yang sama. Untuk tahu trend besar, mulakan dari daily at least, daily ke H1. Maksudnya korang nak tahu trend, untuk tahu trend besar uptrend atau downtrend, mulakan dari daily ke H1 ke macam itu. Contoh macam ni ya. Ini daily. So sekarang ni secara kasar apa yang korang boleh maki? Okay, satu kita makilah begini kan. Sebab demo mungkin tak cantik lah kot harga dia, right? Okay, so ini kita tahu dia dah break. Maknanya erti kata lain, sekarang ni yang the current one is memang downtrend. Tapi tu saya cakap dalam masa sama ni tengah uptrend. Jadi untuk cari sell sebenarnya bahaya kalau kita yang duit tak berapa nak banyak. Kita lebih pada fokus buy. Macam tadi saya tak sell kan, tapi kita short lah. Okay, masuk entry tak faham-faham lagi bila nak masuk, tak pernah belajar trailing sedikit ini. Trailing very tidak ada dua atau tiga touch. Itu ada tak tulis? Tak ada tulis. Entry di point yang ketiga. Okay, bila nak entry? Bila sampai di point ketiga. Jika break, cut loss dan tunggu retest trend line semula baru entry. Begitulah ayat dia. Selalu cikgu buat PO ke instant order. Okey, bagus. Kalau style trend line kena instant, tak boleh PO, kena monitor. Gitu. Faham tak? Okey, boleh. Ada soalan ke lagi untuk trend line ni? Baru trend line. Tapi itulah, dalam trend line ni banyak lagi sebenarnya. Yang selebihnya adalah korang punya pengalaman sendiri. Ada benda yang saya tak tahu nak cerita, korang akan nampak bila korang buat sendiri, tarik sendiri. Tapi percayalah cakap saya, respect trend line. Itu benda yang korang kena faham. Trend line ni adalah satu benda yang memang harga yang dikawal ketat. Andai dia break, memang dia akan return, dia akan pergi. Cumanya kadang-kadang kita takut kita salah tarik dia. PO tu apa? PO tu pending order, yang mana korang letak buy limit ataupun sell limit ataupun buy stop ataupun sell stop. Kalau kaedah trend line ni, saya monitor. Saya tak instant ke, saya tak letak pending order dan sebagainya. Alright, boleh boleh tak saya teruskan topik yang seterusnya? Ini versi saya punya trend line lah. Banyak lagi guru lain, jadi saya tak tahu. Jadi pengalaman saya cerita apa yang saya rasa nak kata je. Jadi mungkin ada tak setuju, minta maaf.